ketahuilah ketika itu bahawa mereka adalah ashabus shimal. Akafartum ba'da imanikum, mengapakah kalian menjadi kafir setelah kalian beriman? Yang Islam tetapi amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya, ataupun Islam akan tetapi dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ini yang kita takut, ini yang paling kita gerun. Apabila mereka ini dipanggil, ambil buku catatan, buku yang menuliskan tentang kesemua perbuatan yang dilakukan, sama ada baik ataupun buruk. Lalu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra' kitabak fa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca buku kamu. Buku apa tu tuan-tuan? Buku itu menulis. Bukan setiap tahun perkara yang kita lakukan, bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, bukan setiap hari sahaja, bahkan buku itu menulis setiap minit dan setiap saat apa yang saya dan tuan-tuan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita akan menyambung dengan izin Allah bahagian yang ke-6 mahsyar di bawah tajuk Ashabus Shimal. Allahumma ajirna minan nar wa ajirna min ashabis shimal. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ashabus shimal adalah ahli-ahli neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat yang pertama yang saya nak baca dalam tajuk ni ialah yu'raful mujrimuna bisimahum. Dikenali orang-orang yang berdosa, pesalah-pesalah, daripada rupa paras mereka. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, bakal ahli neraka boleh dibezakan di padang mahsyar kelak jika dibandingkan dengan bakal ahli syurga. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Antara ayat lain, maka Allah SWT sebut, berbezalah kalian pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa, wahai pendosa-pendosa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pendosa bakal ahli neraka, munafik yang akan dihumban masuk ke dalam neraka, si kafir yang akan menjadi ahli neraka, rupa paras mereka telah pun diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar. Wal a'yadu billah. Nas'alullah as-salamah. Dalam siri ke berapa saya tak ingat, kita pernah cerita dah tentang kumpulan-kumpulan yang akan dibangkitkan di mahsyar, antaranya orang yang bercahaya, berseri-seri, mereka ashabul yamin, ahli syurga, bakal ahli syurga, dan antaranya yang ditukar menjadi bentuk muka, menjadi bentuk binatang, mereka adalah bakal ahli neraka. Dan kali ini juga Allah Ta'ala pun sebut lagi dalam satu ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Dan adapun orang-orang yang hitam melegam wajah-wajah mereka, subhanallah, bakal ahli neraka antara jenis, rupa paras dan keadaan tubuh badan mereka adalah hitam legam, berdebu. Ketahuilah ketika itu bahawa mereka adalah ashabus shimal. Akafartum ba'da imanikum, mengapakah kalian menjadi kafir setelah kalian beriman? Sebahagian mufassir sebut mereka ni orang fasik. Sebahagian mufassir lain sebut mereka ni kafir. Sebahagian mufassir lain sebut mereka ini munafik. No? Dulu kamu percaya dengan Islam, kemudian kamu berpaling dari Islam. Dulu kamu Islam, kemudian di akhir hayat kamu menentang Islam. Dulu kamu Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam, kamu Islam. Kemudian akhirnya kamu memusuhi Islam. Ingat Allah sebut فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, mereka ini dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan rupa mereka yang hitam melegam dan penuh dengan debu. Kerana mereka menjadi kafir, menjadi fasik, menjadi munafik setelah diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadzuqul azab, Allah Taala kata sekarang rasakan azab dengan kekufuran yang telah kalian lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selepas para nabi dipanggil, para rasul dipanggil, orang-orang beriman dipanggil untuk ditimbang amalan mereka, para syuhada dipanggil, orang saleh dipanggil. Selepas selesai, maka dipanggillah kepala-kepala musyrikin, kepala-kepala munafiqin, kepala-kepala fusaq untuk tampil ke hadapan dan ditimbang amalan mereka. Dan seperti mana yang kita ketahui, di kalangan manusia yang paling kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala antaranya Dajjal dan antaranya Fir'aun, antaranya Namrud, kan? Itu antara mereka-mereka yang paling tinggilah kedudukan di dalam neraka. Nah, kalau makhluk-makhluk lain antaranya iblis dan juga anak pinak beliau di kalangan syaitan, no, wal a'yadu billah. Jadi mereka ni mereka yang akan ada riwayat yang menyebutkan mereka ini akan terus dilemparkan, dihumbankan masuk ke dalam neraka, wal a'yadu billah. Kemudian yang saya nak sebutkan pada petang ini ialah ashabus shimal di kalangan manusia ni, yang Islam tetapi amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya, ataupun yang Islam akan tetapi dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Ini yang kita takut, ini yang paling kita gerun apabila mereka ini dipanggil. Allah Subhanahu Wa Taala ambil buku catatan, buku yang menuliskan tentang kesemua perbuatan yang dilakukan, sama ada baik ataupun buruk. Lalu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Baca buku kamu. Buku apa tu, tuan-tuan? Buku itu menulis. Bukan setiap tahun perkara yang kita lakukan, bukan setiap bulan, bukan setiap minggu, bukan setiap hari sahaja, bahkan buku itu menulis setiap minit dan setiap saat apa yang saya dan tuan-tuan lakukan. Nah, sehinggalah orang-orang yang bukan Islam ni, apabila orang yang bukan Islam dan orang Islam yang banyak dosanya, apabila didatangkan buku itu, dibentangkan buku itu, dibuka buku itu di hadapannya, lalu disuruh oleh Allah untuk dia baca buku itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan untuk dia menilik dan membelek buku itu. Dia pun tengok buku itu satu persatu, sehelai demi sehelai.
satu baris demi satu baris, lalu membuatkan dia terpinga-pinga. Ya wailatana, celakalah kami, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami. Kenapa keadaan buku ini yang mencatat setiap perkara yang kecil dan setiap perkara yang besar, kecuali ditulis di dalamnya semua benda, sekecil-kecil benda. Sebab tu dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut untuk peringatan kepada saya dan kita semua. Allah Ta'ala sebut lagi tentang mahsyar ni tuan-tuan. Banyak-banyak kita baca ayat. Bila baca ayat terutamanya juzuk 29 dan 30, terlalu banyak ayat-ayat yang berkait dengan mahsyar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sesiapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar zarah, dia mesti melihatnya. Dan barang sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia pasti akan melihat amalan kejahatan itu tertulis di dalam bukunya. Sekecil-kecil amalan kejahatan ialah seperti dia lalu tepi rumah jiran dia, tepi pokok, dia tarik satu daun sahaja daripada rumah jirannya, pokok yang tumbuh di dalam rumah jiran. Tarik satu daun. Satu kejahatan yang dia lakukan. Menarik daun daripada pokok rumah jiran itu pun akan ditulis oleh Allah SWT. Nak kecil lagi, dia pinjam RM1. Pinjam dengan sebutan mulut. Mas RM1, pinjam Sat. Nak beli ayak contohkan. Pinjam RM1, tak ada dipecah lah. Dia pun ambil, lalu dia terlupa. Apabila dihadapkan di hadapan Allah di padang mahsyar kelak, dia akan melihat, subhanallah, ini adalah hutang yang tak sempat aku bayar. Terlupa kata hutang ni. Sebenarnya dia lupa tu sebab benda tu terlalu kecil. Dan dia terlupa untuk melihat dan merenung ayat yang hari ini saya nak baca untuk peringatan diri saya terutamanya dan kita semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia pasti akan melihat kejahatan itu direkodkan oleh Allah di dalam buku amalannya. Ada buku amalan. Islam ke, tak Islam ke, percaya ke, tak percaya ke, munafik ke, mukmin ke, salih ke, fasik ke, buku itu tulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, satu ayat yang lain, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu pun perkataan yang dilafazkan oleh seseorang kalian illa ladaihi raqibun atid, kecuali lah yang akan merekodkan perkataan itu dua orang malaikat. Yang pertamanya bernama Raqib dan yang keduanya bernama Atid. Wa ma yalfidhu min qawlin, apa sahaja perkataan. Ingat, mereka-mereka yang aktif dalam Facebook, dalam Insta, dalam Twitter, dalam apa semua ni lah, media sosial ni kan, benda-benda yang kita tulis, ingat, benda-benda yang kita lemparkan tuduhan kat orang, hati-hati. Apa-apa ayat, status yang kita up yang menghina orang, hati-hati. Ada orang dia tuduh orang sesuatu, tuduh seseorang dengan satu tuduhan yang kemudian tuduhan itu dibiarkan. Lepas sebulan 1,000 orang baca, kemudian 2 bulan 2,000 orang baca, lepas 3 bulan 4,000, 5,000 orang baca. Dan ia adalah tuduhan kepada fulan bin fulan. Selama tuduhan itu tertulis, lelaki yang menulis tuduhan itu kepada kawan dia, kepada saudara si-Islam dia, hati-hati, dosa jariah kamu sedang berjalan. Subhanallah, no? Satu zaman yang sebilion dosa boleh dibuat dengan mudah, dan satu zaman ini juga sebilion pahala boleh dilakukan dengan mudah. Kalau kita tulis kat status WhatsApp kita ke apa, kau tulis Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sehari 100 orang baca. Dia tengok, dia baca, dia tengok status, dia baca.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala percuma macam tu je. 100 orang sehari baca. Kalau dia mati celah-celah tu pun kan masih lagi ada status kebaikan dan pahala yang berjalan. InsyaAllah semoga Allah SWT sentiasa memimpin kita ke arah yang diridai oleh Allah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melakukan pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya nak sebut satu hadis. Tadi banyak dah ayat Quran yang saya bacakan. Saya nak sebutkan satu hadis yang hadis ni sangat masyhur, banyak ceramah dah saya sebut. Orang yang ikut ceramah saya akan tahu hadis ni kalau cerita tentang mahsyar. Kenapa saya suka ulang hadis ni? Nak bagi peringatan kepada diri saya khususnya dan kita semua. Iaitulah hadis yang ditajukkan oleh para ulama dengan hadis muflis. Ajaibnya hadis ini, dia menceritakan tentang suasana mahsyar, menceritakan tentang Muslim yang tidak meninggalkan solat, tidak meninggalkan zakat, tidak meninggalkan puasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi Muslim itu adalah ahli neraka. Kerana dia muflis, kehabisan pahalanya di mahsyar. Sebab apa kehabisan pahala? Kerana dituntut oleh orang-orang lain yang telah dianiaya dan dizalimi oleh lelaki yang sedang ditimbang itu. Ada orang yang disakitkan hatinya. Ada orang yang dibunuh olehnya. Ada orang yang disakiti tubuh badannya oleh lelaki yang ditimbang, sedang ditimbang amalan tadi. Ada orang yang difitnah oleh lelaki tadi. Ada orang rumah tangga dia dirobohkan oleh lelaki tadi. Ada orang aib dia disebarkan oleh lelaki tadi. Maka Nabi tanya sahabat, kamu tahukah apa itu muflis? Sahabat kata, muflis ni yang tak ada duit ya Rasulullah. Tak ada dinar, tak ada dirham. Nabi kata, muflis di kalangan umatku ialah mereka yang datang apabila dipanggil namanya. Dia Islam. Dia datang bawa semayang yang penuh, puasa yang penuh, zakat yang sempurna, haji pun buat elok. Akan tetapi kata Nabi, tengok dosa dia apa dia? Dia bawa semua tuntutan Allah, semua dia buat. Aurat tutup elok. Allahu Akbar. Aurat tu saya tambahlah. No? Apa yang kita faham daripada apa yang disenaraikan oleh Nabi, lelaki muflis ini wal'iyadhu billah, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Salat tak tinggal, semayang tak tinggal, zakat tak tinggal. Sempurna. Tapi apa yang dia buat? Akan tetapi wa ya'ti. Tapi Nabi sebut, tengok apa dia buat. Di mana salah dia? Qad syatama hadha. Dia keji orang ni. Wa qadhafa hadha. Dia fitnah orang tu. Wa akala mala hadha. Makan harta orang ni. Wa safaka dama hadha. Bunuh orang tu. Wa daraba hadha. Pukul orang ni. Allahu Akbar. Kesemua dosa-dosa yang dia lakukan berkait dengan orang. No? Minta rasuah ke orang ni, minta rasuah ke orang tu. Rasuah RM20 pun kelapak juga. Nak makan duit rasuah RM20-30. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati. Hati-hati dengan dosa yang berkait dengan orang lain, yang kait dengan maruah orang lain, yang kait dengan diri orang lain. Hati-hati. Dosa ini memufliskan kalian. Dosa ini mampu untuk memufliskan kita wal'iyadzubillah. Bila dia buat jahat dan kezaliman kepada orang lain, di mahsyar kelak Allah akan mengarahkan para malaikat untuk pahala dia diberikan kepada orang lain. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Pahala boleh dilihat di mahsyar. Pahala boleh dilihat di mahsyar. Dilihat dengan mata ni tuan. Dilihat dengan mata ni pahala. Nabi pernah sebut melihat pahala penduduk di mahsyar apabila mereka dipanggil dan ditimbang, mereka melihat bergunung ganang pahala mereka, berlautan pahala mereka. Tengok pahala banyak.
Tetapi bila dah habis timbang, datang di belakang dia orang-orang yang nak tuntut bela, orang-orang yang nak tuntut kezaliman, orang-orang yang nak tuntut hutang, orang-orang yang pernah disakiti. Allahu Rabbi hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah Ta'ala pun arah malaikat, bagi kebaikan yang dia buat, pahala yang dia buat, bagi kat orang tu. Orang ni pula minta, ya Allah, dulu dia pernah lemparkan fitnah kepada aku, ya Allah. Dia biarkan dalam status Facebook dia. 14 tahun dia biar status, ya Allah, wahai Allah. Setiap hari orang duk baca. Dia tak pernah minta maaf pun. Kan? Dia tak pernah minta maaf pun. Lalu dituntut. Tuduhan atas tuduhan itu diberikan pahala dia. Sehinggalah habis pahalanya. Lalu para malaikat berkata, wahai Allah, pahalanya telah habis. Tetapi ramai lagi yang menuntut kezaliman ke atas diri dia, yang menuntut hutang ke atas diri dia, yang menuntut kesakitan yang dia pernah buat kat mereka. Lalu kata Allah, ambil dosa mereka, letakkan kepada yang si zalim tadi ni. Lalu para malaikat pun mula mengambil dosa-dosa orang yang dizalimi, letak kat si zalim tadi, maka bertimbun-timbun, bertindan-tindan, berbentang luaslah pahala dosa dia pula. Sehingga kan apabila dosa dia terhimpun dengan begitu banyak, kata Allah, faturihat alaih thumma turiha finnar. Sabda Nabi SAW, dilemparkan dosa kepada dia, akhirnya dia itu sehinggakan dia dicampak ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, orang asal Islam, dengan solatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, akhirnya habis ke semua pahala puasa 30 tahun, pahala solat 40 tahun sebagai contoh, habis, akhirnya masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Ini antara ashabus shimal yang tak tersangka-sangka ketika dihimpunkan di mahsyar. Mukanya tidaklah hitam gelap, tak hitam pun muka orang Islam. Rupanya dia ada dosa lain. Dia tak tinggal semayang ya, dia tak tinggal puasa ya, dia tutup aurat elok ya, tapi banyak dosa dengan orang. Sebab tu tuan-tuan, jangan makan harta yang haram, jangan makan harta orang secara rasuah, secara tindas, secara menzalimi hak orang, rampas hak orang, ambil harta orang sebab dia abang sulung dan sebagainya. Hati-hati dengan harta yang tidak halal ini, yang dizalimi ini. Kemudian Nabi sebut, apabila seseorang itu dihadapkan di hadapan Allah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Perkara pertama yang ditimbang ke atas seseorang itu daripada banyak-banyak benda yang dia buat, adalah sembahyang. Yang pertama sekali ditimbang adalah sembahyang. Dan juga antara perkara pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Perkara pertama yang akan diadili oleh Allah di antara manusia pada hari kiamat adalah berkaitan dengan darah, iaitu mereka yang pernah membunuh. Dan manusia pertama, dalam satu asar disebutkan, manusia pertama yang akan menuntut di atas darahnya kerana dibunuh dengan zalim adalah Sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Orang pertama yang berkait dengan pembunuhan. Bukan dia bunuh orang, dia dibunuh. Orang-orang yang dibunuh ini tuan-tuan, mereka akan menuntut di hadapan Allah ke atas orang yang membunuh mereka. Bayang tengok hari ini ada pemimpin-pemimpin zalim yang bunuh ribuan orang. Bukan ribuan, puluh ribu orang dia bunuh. Bahkan ada pemimpin zalim yang membunuh ratusan ribu orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah amalan yang pertama yang ditimbang itu salat, ataupun jenayah pertama yang diadili oleh Allah itu adalah jenayah pembunuhan, hari itu juga adalah hari yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mursalat ayat 35. Hadza yaumu la yantiqun. Hari ini adalah hari yang mereka tidak boleh berbicara. Bila manusia ni dia tengok buku amalan dia minta dengan Allah dalam satu riwayat, dia minta untuk dia bercakap, dia nak terang. Bila dia terang, kemudian dia minta, wahai Allah, boleh tak nak minta anggota tubuh badanku yang menjadi saksi?
adalah yang tu bukan hadis. Yang tu bukan hadis. Cuma yang betul, yang sahihnya ialah ketika mana kita dipanggil, Allah SWT berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, pada hari mahsyar, ketika mana kalian dipanggil seorang demi seorang, yang Islam ataupun yang kafir, yang percaya ataupun tak percaya, yang Islam sikit-sikit ke, yang kafir ke semuanya ke, yang fasik ataupun yang munafik, ataupun munafik. Ketika mereka dipanggil itu, mereka datang, kata Nabi SAW dalam satu ayat, hadis pun ada, taji'una yawmal qiyamah ala afwahikumul fidam. Kalian akan datang, kebanyakan kalian, majoriti kalian, banyak di kalangan kalian, datang dalam keadaan di mulut kalian telah diletakkan satu alat yang tidak mampu untuk kalian bercakap. Ataupun dikatakan bahawasanya mulut itu tidak boleh bercakap. Allah Subhanahu wa taala mematri mulut mereka. Mematri mulut mereka. Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tengok tuan-tuan, hadis riwayat Imam Ahmad ini dia beritahu apa? Wa inna awwala ma yatakallamu minal adami. Dan sesungguhnya anggota pertama yang akan bertutur ketika mana mulut dibisukan oleh Allah di mahsyar, mulut dipatri oleh Allah di mahsyar, anggota yang akan bercakap menjadi saksi, yang akan menceritakan secara terperinci apa yang dilakukan oleh tuannya ketika di dunia dulu. Yang pertama kata Nabi, fakhidhuhu, kedua pahanya, wa kaffuhu, dan telapak tangannya. Pasal apa tuan-tuan? Paha dengan telapak tangan. Paha maksudnya kemaluan dia. Ataupun kedua paha dia akan beritahu dengan siapa dia berzina, dengan siapa dia melakukan sumbang mahram, dengan siapa dia melakukan perbuatan yang haram. Paha ni, fakhidh ni kinayah daripada melakukan hubungan yang haram lah. Entah betapa banyaknya hubungan yang haram, zina pada hari ini. Tak kira umur, tak kira pangkat, tak kira tempat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita tengok di Malaysia ni, laporan Jabatan Pendaftaran Negara menyebutkan bahawa setiap 7 minit seorang anak luar nikah dilahirkan. Ataupun setiap 10 minit, lebih kurang macam itulah. 10 minit ni tuan-tuan, benda Allahu Rabbi. 10 minit seorang anak luar nikah. Nisbah purata dia. Kalau 10 minit seorang anak luar nikah dilahirkan, seorang bayi nak dilahirkan ambil masa 9 bulan. Hasil penzinaan yang begitu banyak di Malaysia, banyaknya penzinaan di Malaysia, lahir setiap 10 minit seorang anak luar nikah. Seorang. Sebab tu antara anggota badan manusia yang akan menjadi saksi ke atas manusia, ke atas tuan tubuh itu. Bukan menjadi saksi untuk dia, ke atas dia. Wahai Allah, dia ni pernah berzina dengan 13 orang perempuan. Wahai Allah, dia ni pernah buat sekian-sekian. Pada hari apa? Pada hari sekian, pada hari sekian, pada hari sekian, pada hari sekian, pada hari sekian. Tangan dia akan bercakap. Tangan ni benda apa yang tangan tak buat, tuan-tuan? Surat mana yang tidak tangani oleh tangan ini? Duit rasuah mana yang tidak diambil oleh tangan ini, tuan-tuan? Siapa yang dipukul oleh tangan ini, tuan-tuan? Tangan ni. Yang membenarkan itu dan membenarkan haram ini dan membenarkan haram itu. Tangan ni. Sehinggalah orang tu kata, jauhkanlah daripada aku. Kamu sekarang menjadi musuhku. Kamu sekarang ini adalah musuhku. Siapa kata ni? Orang tu, dia kata sini dekat anggota dia. Dia kata sini dekat anggota dia, dia suruh anggota dia pi jauh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam keadaan macam tu, tuan-tuan, paha dia bercakap, tangan dia bercakap. Ada orang, Allah sebut dalam Quran ini dalil Quran ni. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ada satu orang ni dia dipanggil untuk ditimbang amalan dia. Lalu sampai dia berkata kepada kulit dia, lima syahidtum alaina. Pasal apa hampir jadi saksi depan Allah atas apa yang aku lakukan. Kulit ini pasal apa hampir jadi saksi bagi tahu kulit ini bersentuhan dengan yang haram. Kulit ini bersalam dengan yang haram. Dia marah kulit dia sendiri. Kulit yang bersama dengan dia puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun.
lalu kulit itu menjawab kepada dia. Tuan-tuan, benda ni akan jadi kepada sebahagian daripada yang malang, kepada sebahagian yang melakukan dosa dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kulit itu bercakap, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit itu kata, telah membuatkan kami boleh bercakap, iaitulah Allah. Antaqa, na maf'ul bihi, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Qaddam, antaqana Allahu, Allah yang membuatkan kami boleh bercakap, alladhi antaqa kulla syai', Allah yang telah membuatkan tiap-tiap sesuatu yang boleh bercakap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kulit bercakap, telinga bercakap, mata bercakap, kaki kita bercakap. Allah Ta'ala cerita ni. Paha kita bercakap, menjadi saksi ke atas kita, atas apa yang kita lakukan. Kemudian ashabus shimal ini, apabila satu orang tu, apabila dia habis ditimbang amalan dia, ashabus shimal akan terangkat tangan kiri dia. Bukan dia yang mengangkat, terangkat secara automatik. Apabila tangan kiri dia terangkat, maka ketahuilah dia adalah ashabus shimal, dia adalah ahlun nar wal iyadzubillah, dia adalah ahli neraka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila terangkat tangan kiri dia, dia pun ambil buku amalan dengan tangan kiri dia, maka ketahuilah dia adalah ahli neraka. Lebih parah daripada itu juga, ada juga orang, ini keadaan lain pula ni, beberapa keadaan dah, situasi yang saya cerita. Antara situasi ashabus shimal yang seterusnya ialah mereka yang mengambil buku amalan daripada belakang leher mereka. Iaitulah Allah sebut dalam satu ayat, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan ada di kalangan mereka yang dia mengambil buku mereka daripada belakang leher. Kata sebahagian mufassir, dia memasukkan tangan ke dalam leher, lalu menembuskan tangan itu ke belakang leher, lalu mengambil buku amalan daripada belakang lehernya. Hak ni lebih parah daripada yang ambil di kiri, di depan tadi ni, no? Fasawfa yad'u thubura, dia merongrong, dia kata, rosaklah aku, binasalah aku, melingkuplah aku. Orang Kedah kata terjemahan macam tu lah, no? Melingkuplah aku, rosaklah aku, habislah aku, binasalah aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian orang-orang kafir lain, apabila melihat keadaan mereka yang parah dan binasa itu, Allah Subhanahu Taala sebut ayat, antara ayat, yang ni situasi lain pula, ashabus shimal juga, antara ayatnya juga ialah Allah sebut dalam surah An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu orang-orang kafir, munafik, fasik, apabila mereka melihat apa yang berlaku di mahsyar, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, maka berkatalah si kafir ketika itu, alangkah baiknya dulu aku ni tanah, bukan manusia yang ditimbang. Maksudnya jadi tanah, hina, orang pijak hari-hari pun tak apa. Baru nak menyesal ketika itu, baru nak menyesal waktu di mahsyar tu, sambil mereka sebut, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar, dan berkata manusia ketika itu, ada tempat boleh lari tak ni? Ada tempat boleh lari tak? Ainal mafar, tempat nak boleh lari ni, nak selamat diri. Nak selamat macam mana dah? Neraka Jahannam telah pun dibawa datang. Mizan telah pun diletakkan, alat timbangan. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengadili setiap amalan yang akan ditimbang. Ainal mafar. Orang fasik, kafir tanya, boleh lari mana lah ni? Kita nak lari mana ni? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian apabila mereka mengangkat tangan kiri mereka, bukan mereka mengangkat, apabila diangkat tangan kiri mereka, ataupun mereka menerima buku daripada belakang leher mereka. Ni belakang leher ni diceritakan oleh Allah ni. Utiya kitabahu wara'a dhahrih, ambil buku kat belakang. Cuma ulama mufassir yang sebut pandangan mereka, iaitu kafir yang ambil buku amalan daripada belakang ni, dia buat masuk kat leher ni, masuk tembus leher, ambil kat belakang.
Apa disebut tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Antara dialog, kan dialog lah memang yang ni yang akan disebut oleh ahli-ahli neraka apabila mengambil buku dengan tangan kiri, dia pun berkata, ini antara situasi lain, ahli neraka lain pula sebut bila ditimbang ataupun bila ambil buku dengan tangan kiri, ada ahli neraka dia sebut ya laitani kuntu turaba. Ada ahli neraka dia sebut waktu kena timbang tu, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada orang kafir lain ataupun ahli neraka lain dia akan sebut ayat ni, ya laitani lam uta kitabiyah. Celakalah aku kalaulah tak ada buku-buku menulis ni, buku-buku yang mencatat dan merekodkan amalan. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah aku tak tahu menahu tentang ada perhitungan ni. Ni ada perhitungan ni. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kalaulah semua-semua ni dah selesai lama dulu. Ma aghna anni maliyah. Baru dia tahu waktu tu, tapi waktu tu dia sebut meraung, meratap, dia kata tak guna duit aku juta-juta aku ada dulu ni atas muka bumi Allah. Juta duit dia ada. Di tempat dia ramai orang miskin duduk dalam rumah. Yang buruk duduk dalam bangsal lembu dan bangsal ayam. Orang susah, orang miskin, sakit, berjuta duit dia. Dia tahu ramai orang susah, dia mati dalam keadaan puluhan juta masih ada dalam simpanan dia. Ma aghna anni maliyah. Tertunduk penuh kehinaan di hadapan Allah kelak. Dia kata, ish ruginya duit-duit aku dulu ni. Tak boleh bantu aku pun pada hari ni. Halaka anni sultaniyah. Hak lain ada yang lain kata, hak seorang lagi pula pegang jawatan tinggi dulu hidup di dunia. Dia pegang jawatan yang tinggi, duit dia banyak. Dia kata habis ya aku punya jawatan, tak boleh tolong aku pun, hancur jawatan aku. Halaka anni sultaniyah. Tak boleh buat apa. Pangkat dia, jawatan dia tinggi, tak boleh buat apa. Duit dia banyak, tak boleh buat apa. Akhirnya dia diikat dengan rantai-rantai besi. Dimasukkan rantai besi itu, kata para ulama tafsir, apabila mentafsirkan ayat 32 surah Al-Haqqah, thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian dia akan dirantai, diikat, digulung, dililit dengan rantai-rantai besi yang panjangnya 60 dhira', 60 hasta. Satu hasta perjalanan daripada Makkah ke Madinah. Kan, Nabi sebut, mufassir, ada yang mufassir sebut satu hasta tu panjangnya ratusan kilometer. Bila lepas sebut daripada tempat sekian ke tempat sekian, saya tengok ni beratus kilometer ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang kafir itu apabila dimasukkan ke dalam neraka, tubuhnya besar, badannya lebar, giginya saja setinggi Bukit Uhud. Bukit Uhud ni lebih kurang 1 kilometer. Tinggi Bukit Uhud 1 kilometer. Maksudnya gigi ahli neraka saja 1 kilometer. Giginya saja. Muka dia, badan dia, lebar perut dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka rantai besi daripada api neraka itu akan dimasukkan daripada duburnya, lalu dikeluarkan melalui mulutnya, lalu diheret ahli neraka tadi untuk dihumban masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Tak cukup ke tuan-tuan, Tuhan yang menciptakan alam ni, Allah pemilik alam ini, yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari dan bulan, yang menciptakan 7 petala bumi. Allah ini yang bagi tahu tentang cerita-cerita ini tuan-tuan. Allah ini yang bagi tahu tentang keadaan-keadaan ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, pakat-pakat ambil iktibar. Jumpa balik ayat-ayat yang saya baca pada petang ni, pakat tengok balik, ni ayat ni yang tentang neraka ni, ayat ni yang cerita tentang ashabus shimal.
Nabi kata tidak akan berganjak kedua-dua kaki seorang di padang mahsyar. Islam ataupun tak Islam, kaki dia tidak akan berganjak daripada mahsyar sehinggalah dia ditanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama, umurnya, ke mana dia habiskan umur tadi. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya, apa yang dia buat sepanjang masa mudanya. Wa an malihi min aina iktasabah. Allah Ta'ala akan tanya 4 benda ni tuan-tuan. Antara benda yang terperinci akan disoal oleh Allah. Harta dia, daripada mana dia ambil. Minta rasuah ke orang ke. Harta dia diambil curi duit orang ke. Ataupun scam harta orang lain ke. Aniaya harta orang lain ke. Min aina iktasabah. Bukan setiap 1000 tuan-tuan. Setiap sen. Setiap kepiang. Orang Kedah kata kepiang ni kecil daripada sen lagi. Setiap kepiang, setiap duit akan diperincikan oleh Allah. Percaya ke tak percaya, itu yang diterangkan oleh Nabi SAW, oleh Allah SWT. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta itu ke mana dia belanjakan. Allah uji kita, Allah bagi harta puluh-puluh juta, Allah akan tanya, hang bantu tak orang susah? Bantu. Berapa hang bagi? 10,000. 10,000. Hang mati ada berapa juta? Ada 14 juta aku tinggalkan. Sikitnya dia bagi. Sikit dia bagi. Sedangkan dia tak tahu, orang kaya ni dia tak tahu yang duduk di dalam genggaman dia hak puluh-puluh juta itu adalah amanah. Tuan-tuan, adalah amanah. Allah saja tumpang tak dalam poket dia, Allah tumpang letak dalam bank dia untuk Allah tanya satu hari nanti, fima anfaqta min malillah. Ke mana kamu membelanjakan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa yang tu saja untuk petang ni. Semoga kita mendapat iktibar daripada apa yang saya sampaikan, peringatan untuk diri saya terutamanya dan kita semua. Semoga Allah SWT mengampunkan kita semua, sentiasa memberi hidayah kepada semua, dan Allah sentiasa meridai kita semua, dan kita dikurniakan syurga firdaus insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub, mudir dan pengasas Akademi Darul Ifta yang bertempat di Kampung Sungai Layar Hujung, Kampung Cik Bema, Sungai Layar Hujung, Sungai Petani. Akademi Darul Ifta dibangunkan sejak daripada Mac 2018 dan hari ini dah masuk tahun ketiga pembangunan. InsyaAllah Disember 2021 kita akan selesai seluruh pembangunan di Akademi Darul Ifta berserta dengan infra, dan para pelajar kita setakat ni sudah ada 50 orang dan kita dibantu oleh lebih kurang 30 orang staf di Akademi Darul Ifta untuk memastikan kita mencapai moto Akademi Darul Ifta, iaitu ke arah melahirkan ilmuwan Islam berprestasi tinggi. Terima kasih di atas bantuan dan sokongan semua muslimin dan muslimat, sama ada secara idea, masa, keuangan. Semoga Allah SWT meletakkan kita di satu tempat yang sama, walaupun posisi dan sumbangan kita tak sama, tetapi niat kita adalah untuk menjadi mata rantai penyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan satu pelapis ulama yang akan melaksanakan misi yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah memastikan penduduk di muka bumi Allah ini beriman dengan Allah hari akhirat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Tujuan utama Akademi Darul Ifta ditubuhkan ialah untuk menghasilkan ulama yang lil muttaqina imamah, yang memimpin para ulama lain yang rabbani. Saya sangat berharapan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bimbingan hidayah inayah daripada Allah untuk menjadi satu tempat yang menghasilkan para ulama seperti salafil ummah, cendekiawan salaf yang telah dididik dengan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi menghasilkan para ulama di kalangan sahabat, kemudian sahabat-sahabat ni menghasilkan para ulama pula di kalangan tabi'in, dan begitulah turun ke bawah sampai ke hari ini. Darul Ifta yang mula diasaskan pada Januari 2019, bermulanya perjalanan akademik pertama, dan kita mengharapkan bahawa jil alladzina sawfa yatakharrajuna min hadzal ma'had, mereka adalah jil yang mempunyai ilmu, akhlak, akidah dan ibadah seperti salaf. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Kenapa saya menubuhkan Akademi Darul Ifta ialah untuk menghasilkan satu generasi ulama yang mewarisi akhlak salaf, akidah salaf, ibadah salaf dan ilmu yang tinggi seperti salaful ummah. Itu. Walhamdulillahirabbil alamin.